Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haris Daniel bin Izwan Masri, pengerusi program inovasi baja organik PIBO. Selaku pengerusi program kita pada malam ni ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada AJK, JPKK dan JKPZ yang sudi menghadirkan diri pada malam ini. Program kita pada malam ni adalah untuk menerangkan dan memperkenalkan projek kami, iaitu program inovasi baja organik dengan lebih terperinci, dan seterusnya membuka sesi soal jawab bagi hal-hal yang berbangkit dari pihak JPKZ dan JPKK serta daripada pihak kami. Pada malam ni Alhamdulillah kita dah lepas pada agenda pertama, ucapan daripada pengerusi mesyuarat, dan kita akan bergerak ke agenda kita yang kedua, iaitu pembentangan dari projek PIBO. Terlebih dahulu saya ingin memulakan pembentangan kita pada malam ini dengan memperkenalkan apa itu program inovasi baja organik. Program inovasi baja organik atau lebih mesra dikenali sebagai PIBO merupakan salah satu program di bawah program Duta Mahasiswa Johor pada tahun ini, iaitu tahun 2021. Dan program ini adalah di bawah tajaan Yayasan Pelajaran Johor. Dan projek kami adalah bertemakan dan berfokuskan kesukarelawan dan komuniti. Terdapat dua objektif kami dalam menyampaikan projek ini, iaitu objektif pertama adalah memberi ilmu pengetahuan kepada penduduk kampung sepakat tentang penghasilan baja organik dan mencadangkan kaedah yang terbaik dalam mengkompos sistem makanan yang ada tanpa menggunakan bahan kimia. Dan objektif kita yang kedua adalah meningkatkan kesedaran penduduk kampung sepakat tentang kepentingan konsep 3R dalam menangani isu pembaziran serta memastikan kelestarian alam sekitar di samping pelbagai manfaat yang lain. Dan inilah merupakan kami punya golongan sasaran daripada penduduk kampung sepakat, iaitu kami inginkan 6 buah keluarga yang berpendapatan B40 di sekitar kampus sepakat. Kalau boleh kami inginkan tenaga-tenaga muda lah yang mampu membuat kerja dan ingin mempelajari cara untuk menghasilkan baja organik. Sekarang kita akan bergerak ke perincian projek, di mana saya akan menerangkan aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan sepanjang setahun kami menjalankan projek di kampung sepakat. Seperti yang saya beritahu tadi, projek kami akan berlangsung selama setahun di kampung sepakat, iaitu bermula pada Oktober 2021 sehinggalah Mac 2022. Dan kami telah membahagikan kami punya tempoh bulan kepada beberapa tema bagi kami, menyenangkan kami untuk mencapai objektif kami, di mana pada bulan Oktober merupakan siri webinar PIBO, di mana kami mengambil persediaan awal sebelum kami memulakan projek kami bersama orang kampung. Pada bulan November dan Disember merupakan bulan baja organik, di mana kami mengkhususkan aktiviti dan program pada 2 bulan ni berkhususkan baja organik bagi mencapai objektif kami yang pertama, iaitu untuk mengajar orang kampung bagaimana untuk menghasilkan baja organik tanpa menggunakan bahan kimia. Dan pada bulan Januari hingga Februari adalah bulan sayangi alam sekitar, di mana kami akan mengkhususkan aktiviti lebih berteraskan 3R, iaitu reuse, reduce dan recycle, atau lebih dikenali dalam bahasa Malaysia sebagai kita semula. Hal ini adalah untuk kami mencapai objektif kami yang kedua, adalah untuk menyemai kesedaran kepada orang kampung tentang kepentingan konsep 3R itulah. Dan pada bulan Mac adalah proses kami menutup projek kami. Seterusnya, sekarang saya akan menerangkan aktiviti-aktiviti
yang akan dijalankan pada setiap bulan dengan lebih terperinci. Pada bulan Oktober, seperti yang saya beritahu tadi, adalah bulan kami membuat webinar, siri webinar PIBO, di mana kami membuat persediaan awal sebelum kami memulakan projek kami dengan orang kampung. Dan aktiviti-aktiviti yang kami akan jalankan adalah taklimat pengurusan sisa makanan yang berkesan. Dan kami akan juga membuat siri webinar baja organik atau baja kimia menjadi pilihan. Di sini kami akan mempelajari bahawa baja organik merupakan salah satu baja yang berkesan. Tak semestinya kita kena pilih baja kimia sebab beberapa baja kimia mampu merosakkan tanah. Jadi dengan menggunakan baja organik, kemungkinan kita boleh kita melestarikan alam itu. Jadi kami tak buat apa-apa hazard. Dan siri webinar PIBO di mana kami akan mendapat taklimat penghasilan baja daripada pihak MBPG. Dari taklimat penghasilan MBPG ni kami akan menghasilkan modul PIBO, di mana penghasilan modul PIBO ni akan diedarkan kepada orang kampung bagi persediaan awal mereka sebelum kami sebagai kumpulan pergi ke kampung untuk mengajar diorang. Maka modul penghasilan PIBO ni adalah pengedaran buku ataupun modul ringkas untuk orang kampung untuk bagi mereka memahami cara pembuatan baja, komponen-komponen yang diperlukan, dan supaya ini lebih senang apabila kami untuk menjalankan aktiviti kami secara bersemuka nanti. Next. Pada bulan November adalah di mana bulan kami akan melawat ke tapak projek dan memulakan projek kami bersama orang kampung, iaitu mengajar orang kampung untuk menghasilkan baja. Okey, di sini terdapat beberapa aktiviti, antaranya adalah demonstrasi penghasilan baja organik dan sesi praktikal penghasilan baja. Bagi kami, demonstrasi penghasilan baja organik ini adalah merupakan penemuan pertama kami dengan orang kampung, di mana kami akan membuat demonstrasi di mana kami akan mengajar orang kampung bagaimana nak menghasilkan baja tersebut menggunakan bahan-bahan seperti sayur-sayuran yang tak terpakai, kulit buah. So itu adalah definition baja organik. Jadi sesi praktikal pula adalah sesi kedua, penemuan kedua, di mana kami sesi praktikal itu merupakan sesi di mana orang kampung akan membuat baja tersebut dan kami sebagai facilitator akan meninjau dan membetulkan serta mengajar mereka cara yang betul untuk menghasilkan baja tersebut. So di sini penemuan pertama adalah kami menunjukkan dan mengajar macam mana nak membuat baja tersebut, dan kedua sesi praktikal di mana orang kampung akan cuba membuat baja tersebut dengan peninjauan kami. Kemudian kami ada siri webinar PIBO baja organik atau baja kimia yang menjadi pilihan. Ini adalah kali kedua di mana kami ingin menyampaikan ilmu yang telah diberikan kami kepada orang kampung. Jadi di situ kita boleh lihat kelebihan baja organik ataupun kelebihan baja kimia, di mana orang kampung dapat memilih di mana lebih baik, di mana maybe baja organik dapat memotong kos dan baja kimia maybe keberhasilannya lebih cepat tapi ada keburukannya. Jadi kat situ kami ingin memberi kesedaran kepada orang kampung bagaimana untuk memilih produk baja yang lebih baik. Dan yang keempat adalah perbincangan kerjasama pemasaran bersama Masmed UiTM Pasir Gudang. Pihak UiTM Pasir Gudang mempunyai koperasi Masmed. Jadi kami bercadang untuk jika penghasilan baja itu dapat dipasarkan. Jadi kami dari pihak UiTM
ingin menyediakan satu kemudahan di mana orang kampung boleh mengkomersialkan baja tersebut di UiTM sendiri sebagai satu side income untuk orang kampung. Next. Pada bulan Disember adalah sesi lawatan susulan yang 2 kali. Untuk sesi lawatan susulan, pada setiap bulan kami bercadang untuk buat sesi lawatan susulan sebanyak 2 kali, iaitu pada awal bulan dan pada akhir bulan. Sesi lawatan susulan ni adalah berfokuskan penghasilan baja, di mana kami mahu meninjau keberhasilan baja itu. Baja kompos yang kami rancang untuk buat mengambil masa lebih kurang dalam 2 bulan. Maka peninjauan tu mestilah kita buat secara berterusan untuk kita tengok dia punya keberhasilan, dia punya kebaikan dia, subur dia. And then next is lawatan ke kebun komuniti. Lawatan ke kebun komuniti adalah sebuah pusat kebun yang juga mengkomersialkan baja organik. So di mana lawatan ke kebun komuniti ini adalah merupakan salah satu kami punya insentif juga seperti MASMAI di UiTM. Kebun komuniti ini adalah insentif kami untuk membantu penduduk kampung yang ingin menjalankan program kami untuk menghasilkan baja, untuk memperagakan dan mengkomersialkan diorang punya hasil baja ke kebun komuniti tersebut. Seterusnya kami akan membuat siri webinar PIBO iaitu bengkel pemasaran. Bengkel pemasaran ni di mana kami ingin menjemput pakar dalam bidang pemasaran untuk mengajar dan memberi taklimat tentang bagaimana kita hendak memasarkan barang kita, produk yang kita hasilkan supaya ianya kiranya menjadi sebuah barang yang kita boleh komersialkan dan orang memang meyakini barang itu bagus. Dan yang keempat adalah siri webinar kepentingan keberhasilan industri pertanian. Okey, untuk kepentingan dan keberhasilan industri pertanian ini adalah satu siri webinar yang kami ingin menjemput pakar dalam bidang pertanian untuk berkongsi pengalaman mereka dalam bidang industri pertanian, di mana kita nak orang kampung mendapat inspirasi bahawa pembuatan baja ni bukan sekadar kita buat baja and then kita dapat pokok ataupun kita dapat hasil. Dan padahal pembuatan baja ni boleh menjadi satu industri yang sangat lumayan. Jadi kami ingin memberi satu insentif kepada orang kampung untuk mendapat idea ataupun mendapat inspirasi dalam menghasilkan satu industri pertanian yang bagus berdasarkan ilmu yang telah kami berikan dalam pembuatan hasil baja tersebut. Next. Dan pada bulan Januari adalah seperti yang saya cakap adalah sesi lawatan susulan sebanyak 2 kali, iaitu pada awal projek dan pada akhir projek. And then aktiviti kedua adalah sesi pemasaran baju organik, di mana setelah kita mendapat taklimat untuk memasarkan baju organik, kita dapat kelulusan untuk mengkomersialkan baju organik. Jadi kami ingin membawa orang kampung, membawa produk tu untuk keluar dan mengkomersialkan di pasaran luar. So orang kampung boleh nampak yang pembuatan baju organik ni bukan sekadar projek kecil-kecil. Padahal pembuatan baju organik ni adalah sesuatu benda yang mereka boleh komersialkan secara besar-besaran dan mendapat hasil. Dan yang ketiga adalah niat kami adalah untuk membuat gotong royong membersihkan kawasan kampung. Seperti yang kita tahu, kawasan kampung sepakat baru-baru ni telah dilanda banjir kilat, dan kami juga telah kami punya
penilai telah membuat kira peninjauan di kawasan, pergi ke kampung sepakat untuk tengok keadaan kampung. Jadi terdapatlah beberapa benda yang kiranya kami ingin menolonglah untuk bergotong royong membersihkan kawasan kampung untuk membuat suasana yang kondusif dan memang kira kita selesa untuk duduk di harian biasa kita lah. Dan siri webinar yang terakhir untuk bulan Januari adalah siri webinar Sampah Menjadi Seni, di mana kami ingin menunjukkan ataupun memberi taklimat bahawa sampah itu boleh dijadikan sebuah benda yang kira di mata orang boleh dijadikan seni, di mana mereka boleh menjual sampah tersebut, tapi berdasarkan sampah-sampah yang tertentu dan cara-cara yang tertentu. Next. Dan pada bulan Februari adalah lawatan susulan kembali berfokuskan keberhasilan baja kita. Jadi kami nak tengok bahawa baja itu telah boleh digunakan dan kita boleh start menanam pokok dan mendapatkan hasil. And then kami akan teruskan dengan sesi gotong royong membersihkan kawasan kampung. Dan yang ketiga adalah kempen Kita Semula Bersama SW Corp, di mana kami bersama rakan sekerja kami iaitu daripada SW Corp, Solid Waste Corporation, di mana kami ingin membuat satu kempen di mana kami nak memberi kira kesedaran tentang kita punya 3R, iaitu reuse, reduce, recycle, di mana kami bercadang untuk menyediakan tong sampah dan tong-tong kita semula untuk orang kampung. Yang terakhir adalah pendedahan kepentingan kita semula. Pendedahan kepentingan kita semula ni di mana kami nak mendedahkan betapa pentingnya kita semula pada orang kampung. Seperti yang semua orang tahu, yang kita semula adalah salah satu kira penjanaan kecil yang boleh orang ceburi, tapi tak banyak orang tahu. Jadi kepentingan kita semula ni adalah salah satu kira pendedahan daripada kami kepada orang kampung untuk menceritakan proses-proses kita semula supaya orang kampung dapat membuka mata bahawa kita semula ni actually penting. Sebenarnya penting untuk kita mengurangkan peratusan kira sisa buangan di Malaysia ni. Okay, next. Dan yang terakhir adalah pada bulan Mac, iaitu bulan penutupan kami, di mana kami akan buat sesi lawatan susulan. Yang ini bersama YPJ, di mana kami ingin menjemput Yayasan Pelajaran Johor untuk melawat tapak dan lihat keberhasilan produk yang telah dibuat oleh orang kampung. Dan seterusnya kami ingin membuat Carnival Pibo, di mana kami ingin membuat sesi pertandingan ataupun kursus kecil kira untuk berseronok bersama orang kampung sebelum kami menutupkan majlis kami. Dan yang terakhir adalah majlis penutupan Pibo. Okey. Sekarang saya akan menunjukkan atau memperkenalkan ahli-ahli jawatan kuasa Pibo. Next. Ini merupakan wajah-wajah muka-muka yang bakal menjalankan projek kita bersama orang kampung di kampung sepakat. Next. Ini merupakan carta ahli jawatan kuasa kami. Bermula dengan TS Muhammad bin Abdullah dan Ahmad Huzairi bin Khalid selaku kami punya penasihat bagi program kami, dan saya Haris Daniel bin Izwani Masri sebagai pengurusi projek, dan Muhammad Afi Hazim bin Asri sebagai timbalan pengurusi projek Pibo, dan juga menjadi ejen perantaraan antara orang kampung dan juga kami punya jawatan kuasa. Next. Sekarang saya akan
memperkenalkan rakan-rakan kolaborasi kami. Berikut merupakan kami punya rakan-rakan kolaborasi. Yang pertama merupakan Yayasan Pelajaran Johor, YPJ, Universiti kami, Universiti Teknologi Mara, SW Corp, Solid Waste Corporation, Johor, Malaysia, dan juga Majlis Bandaraya Pasir Gudang, MBPG. Dan ini merupakan kami punya media sosial, kami ada Facebook page dan Instagram. Jadi kami mengharapkan untuk orang-orang kampung like dan follow kami punya media sosial. So perkembangan kami dapatlah disampaikan dan orang kampung tahulah aktiviti-aktiviti yang bakal dijalankan. Next. Sekian itu saja pembentangan projek kami untuk malam ni. Sekarang kita beralih kepada agenda seterusnya. Jadi saya ingin membuka ruang kepada pihak JPKK dan JKPZ yang sudi hadir untuk mengemukakan sebarang kekeliruan atau pertanyaan mengenai projek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, rakan-rakan serta penasihat-penasihat yang sedia ada. Minta maaf, saya wakil daripada JPKK dan juga JKPZ. Pertama, soalan yang kami ingin ajukan adalah mengenai tapak. Tapak tu yang nak dimaksudkan tu adalah daripada kami sendiri, maknanya kami sendiri yang perlu mengusahakan mencari atau menyediakan tapak tersebut. Itu soalan yang pertama lah. Jadi maklum Okey, yang kedua, saya rasa nanti dulu lah, satu dulu. Yang selebihnya saya dah faham. Yang pertama dulu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afiq Hazim selaku Timbalan Pengurus untuk projek PIBO. Terima kasih kepada pihak, mula-mula saya ucap terima kasih dan selamat datang kepada pihak JPKK dan juga JKPZ Masai atas sedia untuk hadir mesyuarat kita pada malam ni. Okay, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh pihak JPKK tadi mengenai tapak projek, InsyaAllah kami dijangkakan pada 23 hari bulan 9 kami akan menghantar wakil untuk melawat tapak yang mana kami akan mencari sebuah kawasan ataupun tempat tanah lapang ataupun tanah yang bersesuaian untuk kita buat baja organik tersebut, mana dia sebagai tapak semayan untuk kita hasilkan baju itu. InsyaAllah pada 23 hari bulan 9 ini kami akan hantar wakil kami untuk melawat ke kawasan kampung untuk tengok. Okey. Dalam kita maklum, makna tapak tu kita kena cari sendiri. Makna kita orang kampung berkolaborasi dengan MBPG Jadi ketika 23 hari bulan 9 tu nanti, tempoh hari pihak tuan tu datang, makna kita bersama-sama dalam misi pencarian tapak untuk menjalankan projek tersebut. Lepas tu macam kemudahan asas dan kemudahan-kemudahan lain. Contohnya ialah nak memulakan projek tu, kelengkapan-kelengkapan tersebut tu datang daripada siapa. Itu kalau boleh minta tolong pihak tuan jelaskan supaya kami daripada pihak JKPZ, JPKK maklum tentang permasalahan tersebut. Jadi kami tak teragak-agak nak jawab jika ada orang-orang kampung ataupun kita punya jawatan kuasa yang join dalam kita punya tim nanti. Itu nombor 2. Nombor 3, okey, nanti dulu, jalan dulu buat penerangan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TS Muhammad selaku penasihat lah untuk program ni. Okey, sebelum pelajar-pelajar mungkin boleh Google berkenaan dengan video pelaksanaan projek. Okey, sebab saya akan menjawab dulu soalan mungkin berkenaan dengan tapak tadi dan juga macam mana cara pelaksanaan. Okey, tadi saya sebenarnya bagi peluang kepada pelajar tengok freeze juga tu sekejap.
berdebar saya kat sini. Sebab dah semua dah tunjuk video tu supaya lebih faham lah. Okey, untuk projek bersama dengan penduduk kampung sepakat, okey, kami sebenarnya pada perancangan awal, kami ingin membuat satu keluarga, satu konsep baja organik ini secara metodnya adalah secara bokashi method. Okey, iaitu setiap keluarga akan dibekalkan satu tong. Okey, disebabkan kepakarannya tiada di kawasan Pasir Gudang, di mana pihak majlis MBPG pun menggunakan baja kompos. Okey. Jadi untuk baja kompos ni sebenarnya tuan, kita memerlukan orang kata tanah lapang atau kawasan berpagar dewan. Okey. Dan juga tempat yang kita boleh jemur baja organik yang dihasilkan, dan di mana kami akan menggunakan sisa-sisa makanan yang berbentuk sayur-sayuran atau kulit buah saja, yang mana ianya tidak mendatangkan orang kata dari segi lalat, ataupun kita nak mengelakkan benda-benda yang seperti itulah kan. Jadi kita nak macam perut ikan tu tak nak lah. Sebenarnya itu pun boleh untuk dijadikan baja, tapi kita nak sebab kita ada satu contoh projek, okey, mungkin pelajar pun boleh mencelah jugalah semasa saya cakap. Okay, sebab kita nak, orang kata sesi nak memahamkan, sebab kalau tak kita berjumpa dekat satu meja senang kan tuan. Sekarang ni kita secara online. Okey, dia macam baja ni kalau ikutkan memang ada satu projek telah pun dibuat di Pontian tak silap Afi. Projek yang lepas dah diadakan di Gelang Patah. Okey, Gelang Patah. Okey, apa yang kita tengok, okey, mereka ada canvas lah. Okey, untuk peralatan seperti canvas, tong, yang tu sebenarnya memang ada dalam bajet yang telah pun diluluskan oleh pihak Yayasan Pelajaran Johor lah, untuk pelajar beli dan juga orang kata jalankan program ini bersama dengan kumpulan sasaran, iaitu keluarga-keluarga di kampung sepakat. Okay. Jadinya cara dia nanti akan diterangkan lah. Okay, mungkin melalui paparan video yang ringkas daripada YouTube. Mungkin Haris dan juga ahli-ahli lain boleh tunjukkan, sebab bokashi pada asalnya kita nak buat bokashi tuan. Bokashi ni kita gunakan tong. Tapi sekarang ni kita macam kita tengok dia okey, kalau di MBTG ada pernah buat lah bengkel di UiTM, tapi dia macam ada satu mungkin canvas atau plastik yang kita akan rentangkan, dan di situ kita ada percampuran antara efektif mikrob atau EM, yang mana itu adalah kebiasaannya boleh dibelilah. Okey, dibeli tu akan menggunakan nanti bajet daripada Yayasan Pelajaran Johor, di mana kami mungkin akan bantu untuk collect bersama, inilah bantu kumpulkan bahan-bahan seperti sisa buangan tadi berbentuk sayuran ataupun kulit-kulit buah-buahan dengan penduduk kampung lah, mungkin dengan cara SOP. Okey, kemudian kita akan buat bersama-sama, dan di mana bajet itu daripada kami jugalah. Mungkin sebab ni akan diterangkan lagi oleh Haris dengan Afi. Itu saja, atau mungkin ada tambahan daripada ahli yang lain. Okay, terima kasih kepada TS Muhammad. Menjawab kepada yang seperti yang telah nyatakan oleh TS Muhammad seperti tadi, mengikut plan asal kami akan sebenarnya merancang untuk membuat baja menggunakan teknik bokashi. Okay, saya akan cerita sikit mengenai teknik bokashi. Sebenarnya merupakan salah satu teknik yang kurang ataupun kurang dikenali lah, khususnya kat dalam Malaysia ni. Sebab teknik ni kebiasaannya merupakan teknik yang berasal daripada Jepun. Teknik ni sangat efektif sebenarnya, kerana teknik ini dapat orang kata jimatkan masa penghasilan baja, dan juga dapat mengelakkan bau yang busuk daripada baja itu sendiri, kerana dia pembuatannya menggunakan secara bertutup. Namun disebabkan kekurangan tenaga pengajar di Malaysia, terutamanya di kawasan Pasir Gudang, yang mana MBPG sendiri tidak menyediakan perkhidmatan pengajaran untuk teknik bokashi ini, kita telah mengambil inisiatif untuk belajar menggunakan cara teknik baja kompos organik yang biasa, yang mana
Di situ juga kita akan berikan cara yang terbaik dalam penghasilan baja. Kita bukan menggunakan cara penghasilan baja kompos yang biasa. Kita akan cuba berikan penghasilan yang lebih singkat daripada penghasilan baja kompos yang ada sekarang ni. Dan di situ mengapa kita memerlukan tapak projek, kerana pembuatannya dia memerlukan kita memerlukan skala yang besar, kerana berbalik kepada tadi di dalam timeline projek yang telah dibentangkan oleh Haris, kita akan mengadakan satu commission ataupun pemasaran baja, yang mana daripada hasil baja yang dibuat oleh orang kampung tu kita akan pasarkan. Jadi untuk kita menjimatkan masa, kita sebab tu kita akan buat skala besar terus. Jadi orang kampung dalam masa sama akan test baja tersebut. Dia akan buat sama-sama dan test baja tersebut. Kemudian bila berkesan baja itu, kita akan terus membuat pemasaran. Yang mana target pemasaran kita ialah ke kawasan kebun komuniti yang berhampiran, dan juga kita akan insyaAllah akan mengadakan kolaborasi bersama Masmed UiTM Pasir Gudang, yang mana bukan salah satu koperasi yang dibuka di UiTM, dan juga kemungkinan kita akan mensasarkan penduduk Masai. Itu untuk sasaran bagi pemasaran baja yang akan dihasilkan oleh orang kampung nanti. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Jadi saya Muhammad Iqbal bin Nurinzan. Saya merupakan orang yang menjaga atau menguruskan bahagian kewangan. Maaf saya tidak boleh dekat kamera kerana atas hal tertentu. Jadi saya cuma nak bertanya sebab macam barang, pihak kampung ada tak barang macam barang asas macam untuk menanam tu? Kalau kami nak buat program ke apa kan, macam asas menanam macam apa tu yang penyodok yang sodok untuk pokok tu, itulah bahan dia kan. Maksudnya basic untuk menanam itulah. Seterusnya kami bercadang untuk menggunakan Dewan Kampung Sepakat. Jadi kalau untuk Dewan Kampung Sepakat tu kami boleh mendapatkan tajaan tak? Maksudnya macam mungkin percuma ataupun kami perlu membayar ke untuk sebulan berapa macam tu ke? Untuk cangkul tu lah, bahan untuk menanam seperti cangkul dan sebagainya. Buat pengetahuan tuan, untuk costing tu nanti kita akan mesyuarat kecil untuk jawatan kuasa kampung. Nanti apa-apa makluman tu sebelum tarikh 23 bulan 9 kita akan maklumkan tentang dewan ataupun tapak yang tuan nak pakai tu, kita akan maklumkan sebelum tarikh 23 hari bulan 9 tu. Nanti kita akan bagi tahulah. Ada lain-lain tuan? Terima kasih. Tak payah tuan. Saya Muhammad Iqbal sahaja. Okey, kita maklum. Jadi setakat ni daripada penerangan pihak Aris, tuan-tuan semua, insyaAllah kami JPKK dan JKPZ juga warga Kampung Sepakat memahami sedikit sebanyak. Satu lagi ialah macam Google Meet ni kita pun maklum lah, mana sesuatu perkara tak berapa clear. Jadi esok kalau ada permasalahan berbangkit ataupun ada apa-apa masalah yang rasanya perlu bersoal ataupun nak perlu ditanyakan atau perlu dijawabkan, rasanya besok 23 hari bulan 9 tu rasanya kita akan bersama-sama lah dari sesi sekali lagi berdepan mata kata orang. Betul. Tentang mata tu. Saya akan bawa seorang Cik wakil pelajar lah, Muhammad Nazrul. Sebab Muhammad Nazrul berada dekat kawasan Johor Bahru, paling dekat lah. Yang lain jauh-jauh, tak boleh rentas negeri lagi dengan rentas daerah.
Saya Okey, dekat okey. je. Saya ni dekat Saintek. Oh, lagi dekat. Saya selalu datang dah. Oh. Saya selalu Ada pergi tempoh hari buat. saya ada perasan. Ah, Ha. Tak apa, nanti insyaAllah kita bersama-sama nanti dalam 23 bulan 9. Cik Cuma, Aziz, satu lagi kan Cik Aziz, saya nak tanya, sekiranya kalau pelajar, okey sebab sebenarnya kami mohon untuk buat projek ni besar dia punya bajet, tapi biasa sebab kami tak tahu bajet macam sebelum ni, contohnya katanya diberikan setiap projek 10,000, tapi untuk pada tahun ni memang bajet tak sampai seperti yang kami jangkakan. Sebab sebelum ni dia bagi langsam macam katakan setiap tim akan dapat 10,000 untuk jalankan apa-apa projek. Tapi tahun ni mungkin terlalu banyak projek yang bagus dan terlalu banyak permohonan, jadi dia mengikut orang kata bajet yang sedia ada dan untuk diberikan kepada semua yang macam projek yang beroperasi. Cumanya mungkin pelajar pun ada bertanya dengan saya lah, sebab saya pun mungkin tak tahu berkenaan dengan bagaimana kalau pelajar-pelajar khususnya untuk dapatkan mungkin sponsorship atau tajaan daripada mungkin mungkin pihak-pihak yang lain lah selain daripada Yayasan Pelajaran Johor. Mungkin ada Magic ke apa ada nama persatuan tu, saya lupa. Tapi ada sebab tim sebelum ni memang buat juga, tapi untuk tu kampung dekat Taman Mawar tak dekat saya. Tapi dia ada lagi api kan, Seku Zeri dalam ni, Seku Zeri. Saya lupa, tapi ada Magic. Ada. Ada. Dengar tak semua Mat? Dengar. Mungkin boleh ceritakan sikit macam mana kalau mungkin dari segi penajaan yang lain lah. Sebab sekarang ni kita belum mula lagi. Projek ni mungkin orang kata belum memulakan secara fizikal. Mungkin saya sambil tu sebab kita pun nak menjaga SOP ya Cik Aziz dengan mungkin Cik Iwan ke apa. Kita mungkin 15 pelajar ni saya dah cadangkan. Tak semualah datang nanti untuk, sebab mereka insyaAllah akan dipanggil ke kampus dalam 15 Oktober tak silap saya. Mungkin kemasukan tu tak pasti lagi, tapi kebanyakannya akan dipanggil bagi mereka yang lengkap 2 dos. Kemudian nanti untuk sesi lawatan atau sesi bersemuka, mungkin kita akan jaga SOP. Mungkin 15 orang tak datang. Mungkin yang berada dekat kampus tu kami akan arahkan untuk buat ialah pencarian seperti dana dan sebagainya. Sebab gila-gila lah ada yang buat secara hybrid kerjanya, ada yang membuat secara face to face. Tapi diorang akan guide lah kumpulan sasaran ni. Mungkin daripada Cik Kuzairi ada tambahan tadi berkenaan dengan projek sebelum ni lah dengan tajaan. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Kuzairi. Berkenaan dengan tadi semua Mat maklumkan tentang penajaan tu, kalau dari saya sendiri yang saya nampak lah, kalau di Pasir Gudang tu Yayasan Pasir Gudang lah, Yayasan Pasir Gudang yang dalam saya punya pemerhatian lah. Jadi kalau yang lain tu mungkin dari JPKK ataupun JKPZ Masai, mungkin kau ada cadangan ke ataupun mungkin sebelum ni pernah untuk dapatkan bantuan penajaan ke, mungkin boleh cadangkanlah kepada kami jugalah, sebab untuk makluman kami juga ni baru juga ni untuk jalankan projek-projek komuniti kan. Jadi pelajar-pelajar pun baru di peringkat awal untuk projek komuniti, mungkin mereka masih kurang aware lah tentang bahagian penajaan ataupun pihak-pihak yang boleh kita mohon penajaan. Tapi kalau berbalik kepada soalan semua Mat tadi, kalau apa yang saya lihat, cadangan saya mungkin dengan Yayasan Pasir Gudang lah. Tapi dari segi kenalan di sana, kalau dari saya memang tak ada lah. Kalau tak nak memang kena mohon secara A sampai Z lah. Maksudnya kena mohon secara ikut ni lah, ikut jalannya lah. Tapi dapat tak dapat tu saya tak pastilah dekat situ. Okey, terima kasih. okey, buat makluman semua, kami pun sebenarnya tak adalah bajet besar ataupun sponsorship yang berani dalam bersama-sama dengan kita punya projek tersebut. Tapi insyaAllah lah dalam tempoh masa kita berjumpa pada 23 hari bulan 9 nanti,
akan kita bincangkan lah cara macam mana. Lepas tu mungkin ada sedikit pengalaman serta pendapat ataupun idea yang kita boleh kongsi. InsyaAllah kita bantu, kita kongsi sama-sama, nanti kita bincang pada 23 April 9 tu. Lepas tu soal kehadiran tu, ialah dalam konteks sekarang ni, dengan masa sekarang memang betul lah pasal SOP. Tapi insyaAllah bila masuk kawasan kampung tu, rasanya kawasan tu pun green zone. InsyaAllah kita juga ada beberapa tapak yang besar jugalah untuk buat tu. Rasanya kalau setakat 15-20 orang tu boleh lagi insyaAllah. Lepas tu orang kampung mungkin setakat ni kita kata hantar wakil dulu kan. So wakil daripada kampung mungkin kita ambil 5-6 orang ke untuk fahamkan keadaan, apa itu PIBO, apa projek kita. Lepas tu cara macam mana nak mengendali projek tersebut. Jadi lebih kepadanya atau saranannya ketika 23/9 tu tempoh masa kita berjumpa, insyaAllah kita akan bincang lebih mendalam tentang seterusnya punya projek ataupun sepanjang perjalanan projek tu. Nanti kita boleh bincang pada 23/9 nanti insyaAllah. Tu daripada pihak kami lah. Sekian, terima kasih. Okey, buat makluman tuan, macam kampung sepakat tu yang kita nak gunakan ni adalah kampung sepakat. Masalah tu memang adalah, berhubung lah. Kalau tak ada tu berhubung lah. Macam mungkin dari segi peparitannya, airnya. Lepas tu kalau contoh 23/9 tu nak terus datang sambil nak terus buat kerja lah kata orang, start the program lah kan. Memang kena ada sikit sesi-sesi pembersihan tu lah. Tapi itulah kita pun nak sebenarnya kita nak maklumkan juga tu sebelum 23/9 kita pun nak tengok ataupun kita lawak tapak yang rasanya sesuai untuk menjalankan projek tersebut. Jadi nanti apa pun 23/9 sebelum 23/9 kita akan maklumkan sekali lagi dengan pihak tuan. Kita akan pastikan apa kekurangan dan kelebihan yang ada pada tempat kita. Lepas tu yang kita akan bincangkan lah sebelum 23/9 tu kita akan maklumkan kat pihak tuan. Itu untuk makluman tuan lah. Baik tuan, terima kasih. Cik Aziz, maaf kalau saya bertanya, di kampus sepakat wakil penduduk maksud saya ketua kampung nama apa saya lupa itu. Saya maklum nama ketua kampung Kampung Baru Masai adalah Imam Yazid. Ya, Imam Yazid. Setiausaha dia Tuan Indra. Lepas tu wakil daripada penduduk Kampung Sepakat Irwan Shah. Itu kita lebih famous dengan panggilan ataupun mudah Abang Long lah. Abang Long ya betul, Abang Long kawasan. Abang Long kawasan ada dengan kita insyaAllah. Saya cuma wakil perantara, tapi apa pun insyaAllah saya pun akan saya tak sengaja saya akan libatkan diri juga dalam program tersebut. Nanti apa-apa pun itulah sebelum perbincangan 23/9 nampaknya Encik Muhammad tu paling dekat dengan kita boleh. Saya Cikgu Zeri orang Saintek. Dekat memang dekat sangat. Akan datang. Betul. Nanti kalau betul-betul 23/9 tu kita akan telefon secara peribadi. Kita akan maklumkan, nanti Tuan Muhammad pun maklum dengan permasalahan kita. Nanti mungkin ada solusi yang boleh Encik Muhammad kongsikan ke apa. Nanti kita sama-sama lah dalam usahakan sebelum 23/9 tersebut. Boleh juga Tuan?
Satu lagi saya nak tambah, sebenarnya untuk projek pelajar-pelajar saya ni, mereka adalah di bawah kluster khidmat komuniti dan kesukarelawanan. Jadinya selain daripada PIBO ni adalah program inklusi baju ni adalah satu orang kata dari segi inisiatif untuk kita mengurangkan masalah inilah apa namanya sisa-sisa makanan lah mungkin pada rumah yang maksudnya kita tak boleh buang ke dalam tong, kita nak tukarkan dia kepada satu yang bernilai, yang mana satu lagi bajet organik ni yang saya lihat lah diiktiraf sampai ke luar negara. Sebagai contohnya program di daerah lain sebelum ni pernah sampai ke London produk mereka, di mana produk tersebut dibuat bersama-sama penduduk kampung. Pelajar lah menjadi mentornya, dan saya yakinlah dengan projek yang saya ada ni kita boleh juga membantu dari segi orang kata inilah bagi pendapatan sampingan lah untuk bajet organik ni. Mungkin bajet organik ini juga akan menjadi orang kata mungkin untuk tuan-tuan semua projek ni adalah setahun, tapi kita sama-sama untuk menghasilkan modul atau buku mana mungkin boleh menjadi rujukan lah untuk tahun-tahun yang akan datang lah. Dan daripada Yayasan Pelajaran Johor, memang sekiranya kalau projek ini dilihat mampu untuk diteruskan untuk PIBO 2.0, jadi memang Yayasan Pelajaran Johor memang berhasrat lah untuk dikata masuk lagi sekali dan insyaAllah akan orang kata diberikan lagi dana lah untuk kita teruskan jika dia tengok berhasil. Tapi apabila saya perhatikan balik, sebab sebelum ni memang ada projek yang dibuat bajet organik ni, sebab tu kita ambil teknik vokasi, tapi tengok kita nak cari pakar tu kurang dekat sini. Jadi kalau tanya MBPD pun memang mereka juga buat orang kata bajet kompos, jadi kita terus orang kata lebih kurang lah projek dengan mereka. Cuma mungkin projek kita ni kita ada projek-projek hiliran lah, macam dari segi pelajar-pelajar mungkin boleh membantu dari segi mungkin penghasilan bahan-bahan kreatif daripada bahan yang boleh kita recycle semula. Selain daripada buang, mungkin kita boleh buat sebagai orang kata souvenir ataupun sebagai orang kata mungkin hadiah ke apa yang boleh dijual di UiTM. Maksudnya orang kata hasil cermata daripada penduduk bersepakat, sebab di UiTM sendiri tuan kita ada beberapa lah koperasi Masmed tadi adalah nama saya lupa, tapi dia adalah merupakan satu orang kata persatuan keusahawanan pensyarah-pensyarah. Jadi memang ada kedai dan saya salah seorang. Saya dengan Cikgu Zahiri sebenarnya memang menjadi ahli jugalah untuk projek jualan di kedai Masmed tu. Nanti mungkin kami boleh letaklah produk-produk baja, produk-produk yang dihasilkan daripada bahan kita semula untuk dijual di kawasan tersebut. Jadi itulah orang kata projek hiliran yang kita boleh buat. Jadi kalau katakan lepas ni mungkin untuk lebih orang kata ada idea, mungkin kita wujudkan satu grup WhatsApp lah kot, mungkin sambil wakilkan ni mungkin boleh add Abang Long, mungkin dia Aziz. Contohnya kalau ada program-program yang pelajar boleh terlibat sama. Contohnya kalau katakan ada majlis pada IASI ke apa. Sebab sebelum ni saya baru ni saya balik kerja kat Terengganu. Saya balik kampung sebab ada urusan. 16 hari bulan di KPZ di kawasan Taman Saidat. Okey, ada jemputlah Datuk Asmam, Datuk Bandar MBPG untuk tanda tangan mural. Dan projek mural ni sebenarnya memang saya ada juga lah cadangan, saya ada beritahu, saya ingat Diana ke siapa ada salah seorang ahli PIBO ni untuk kita cari satu lokasi yang kita boleh buat mural juga. Maksudnya lukisan yang katakan mungkin secara tak langsung mural tu yang menggambarkan apa kepentingan bajet organik, apa kepentingan kita semua yang orang kita boleh macam educate secara tak langsung siapa yang melihat mural tersebut. Jadi dia merupakan orang kata macam pikulan lah, dan juga mencantikkan lagi di dinding, dan juga kita nak lagi grant kita panggil mungkin Datuk Bandar untuk datang untuk tangan macam buat perasmian dan sebagainya lah. Itu saja kot daripada saja mungkin tambahan daripada belajar lah. Okey, maklum Tuan Muhammad, insyaAllah kita memang tak nak janji apa-apa, tak nak
janji bulan dan bintang untuk site kita ni, tapi insyaAllah dari segi apa keperluan dan juga kehendak yang mana memang dalam kemampuan kita, insyaAllah kita bantu Encik Muhammad. Tapi apa pun saya tetap terangkan sekali lagi, sebelum 23 Februari 9 jika ada masalah berbangkit dan ada masalah yang perlu kita selesaikan sebelum 23 Februari 9, kita akan jumpa dengan Encik Muhammad dalam masa dekat. InsyaAllah kita akan ikut Encik Muhammad cari macam mana kurang lebih tu kita tetap akan bincangkan bersama-sama, semoga agar perlibatan 23 Februari 9 juga masanya sampai nanti kita tak tercacat ataupun ada benda yang kita tertinggal ataupun terlepas pandang. Jadi apa pun 23 hari bulan 9 adalah tarikh untuk kita bertemu, dan saya akan pastikan 23 hari bulan 9 semestinya sebelum apa-apa perkara yang rasa tak cukup ataupun kurang daripada pihak kami, insyaAllah kami akan berhubung dengan Encik Muhammad secepat mungkin. Itu untuk makluman Encik Muhammad lah, insyaAllah. Itu yang lama tak. Okey, Encik Muhammad, teruskan jika ada apa-apa lagi isu ataupun berbangkit, jika ada daripada site Encik Muhammad boleh bantu kita ke terangkan ke apa untuk site kami insyaAllah clear benda tu. Okey, untuk bagian saya insyaAllah kita akan bertemu lah pada 23 ni. Mungkin saya akan nanti jumpa dekat mana aja Cik Aziz dengan ni Cik Wan. Nama speaker. Hello, Assalamualaikum Encik Muhammad. Waalaikumsalam. InsyaAllah lah kalau tak ada apa-apa arah kita jumpa dekat kapal apa tu. Kalau Muhammad nak keberatan, takut kita nak jumpa kat tempat Encik Muhammad pun boleh. Okey, jadi saya datang dekat kampus Pakat Boleh juga. dekat kawasan Dewan atau dekat kawasan yang kedai itu. Kedai tu hari pun boleh. Ni nanti kita nak tengok ke dewan dia apa tu semua kan. Betul kan? Boleh insyaAllah. Belum pun pasal tak pandai sangat mesyuarat ni kan. Ni pun baru pertama kali. Kita suruh Aziz suruh tu. Apa lah, jadi orang bincang ni dia kata dia sini lah. Ada apa pun insyaAllah okey. InsyaAllah. Okey. Bagi saya itu sajalah. Kita serahkan kepada moderator. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Daniel Bizar Masri, moderator malam ni. Saya nak bertanyakan soalan pasal pengurusan sampah kat kampus Pakat tu macam mana ya? Untuk soalan pertama, saya nak tanya pengurusan sampah di kampus Pakat tu macam mana? Macam proses pembuangan sampah tu secara harian ataupun mingguan, dan saya juga nak bertanyakan soalan tentang jika kami nak letak macam tong sampah ataupun tong-tong kita semula di kawasan kampung, boleh ke tak kena ada proses-proses tertentu untuk kami untuk meletakkan tong-tong tersebut di kawasan kampung? Itu saja soalan saya. Okay. Pengurusan sampah buat pengetahuan Cik Haris memang diuruskan oleh syarikat SW Corp. Dia dalam masa seminggu, 7 hari tu dia lebih kurang datang 2 hari. Ada 2 kali, bukan 2 hari, 2 kali seminggu. Jadi sisa-sisa sampah tu memang dia orang akan ada tempat untuk dia orang buang. Setakat ni pengurusan sampah pun
kalau ikut daripada jadual kita okey, tapi kadang-kadang sampah tu terlebih, kadang-kadang sampahnya kurang. Tu biasalah kan. Jadi kalau macam pihak Cik Adis cakap tadi nak letak sesuatu tong untuk sisa-sisa tersebut untuk projek kita tu, untuk makluman saya rasa memang kena ada surat edaran dengan protokol dia. Jadi itu memang akan kita lalui lah proses-proses tu. Tapi kalau Cik Arif ada kata orang bahasa kasar dia favor lah. Tapi kalau ada solusi lain yang memang Cik Arif ada pengalaman cara macam mana nak berhubung dengan pihak-pihak atasan, itu pun kita alu-alukan juga. Itu tak ada masalah. Tapi untuk side kita, insyaAllah kita pun boleh tolong buatkan benda-benda itu semua. Sama-samalah dalam masalah tersebut. Itu je lah rasanya. Lain tak ada apa-apa kot. Nombor 2 ni lah, kalau permasalahan tu pasal air. Air. Kita sebenarnya perparitan baru-baru ni semua sedia maklum. Masai memang menghadapi satu musim, kalau musim hujan yang agak lebat, kita akan ada masalah banjir. Tapi masalah tu kita sedang atasi dengan pihak-pihak yang berwajib lah. Dengan JPS-nya, dengan BDG-nya, Persatuan Daerah Galian, BDPG juga, ahli majlis, ketua kampung. Jadi sama-sama tengah mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan orang kampung tu. Tapi kalau masalah air ataupun tu rasanya tak ada apa-apa masalah. Perparitan sahaja. Sesekali akan berlaku banjir. Tapi dia sekarang dalam pemerhatian pihak berwajib. Jadi moga-moga masalah tu dapat diselesaikan dengan cepat lah. InsyaAllah segitulah ceritanya. Terima kasih Encik Haziq, sebab antara salah satu program yang kami nak buat adalah program kempen bersama SWK lah untuk meningkatkan kesedaran kisah semula tu. Jadi kami, sebab SWK dah menjadi rakan kolaborasi kami, jadi kami inginlah membuat satu inisiatif untuk menyediakan tong kita semula lah di kawasan kampung. InsyaAllah lah nanti bersama kira di bawah tajahan SW Corp lah. Itu je lah kenapa saya nak tanya soalan macam tu. Pasal perparitan tu memang kiranya selalu berlaku ya banjir tu. Kiranya kalau hujan lebat memang pasti akan banjir. Assalamualaikum ya. Aris, tentang soalan yang Cik Aris ajukan tadi tu, daripada pengalaman lah lalu duduk di situ kan, memang kalau musim hujan yang penuh dengan lebat tu, memang banjir sekiranya air bertembung pasang. Jadi saluran je lah, saluran yang ada tu tak dapat keluar ke laut kan. Jadi dia tertahan dan bila air makin lama makin lebat itu boleh banjir. Itu salah satu lah yang apa ni orang cakap dia punya keadaan lah kan. Lagi satu, ada juga banjir kilat dekat kampus pakat ni yang punca daripada saluran juga, macam contoh tempat yang ada duduk di bawah ni. Tapi sekarang ni banjir kalau kerap berlaku di belah atas. Mungkin itu kita pun suspect daripada sistem dia punya saluran lah. Saluran lama yang diorang bikin, jadi bila dah ada projek yang baru datang ni kan, itu pun orang cakap menjadi punca juga. Kata orang, tak boleh, tak banyak pun orang cakap sikit adalah terbabit kan, punca-punca banjir tu kat kampus pakat ni. Tentang sampah pula Aris kan, lagi satu, sampah ni dulu dia ada banyak tempat-tempat yang ni SW Corp ambil ni, dia punya tempat orang cakap orang buang sampah lah. Sekarang ni dia dah
tutup tempat-tempat tu semua yang banyak-banyak tu, lebih kurang dalam 5-6 tempat lah. Jadi tinggalkan dua kawasan je lah, tong besar tau. Jadi tong besar yang ada ni sekarang ni pun macam tak cukup untuk satu penduduk untuk kampung sampah yang untuk satu tong yang kecil tu kan. Kita pun ada cadangan juga untuk minta tong besar, tapi kawasan lah masih dalam proses lah diorang penentuan tempat nak mana dia nak letak. Itu satu sebab lah. Jadi kalau macam diorang pun tutup lambat, akan ada nampak lah sampah-sampah kat tepi jalan kat kampung sepakat tu kan, pasal tak ada tempat lah. Sebab tu lambat ambil dia punya time dia tu seminggu 2 kali je. Sekarang ni bila dia ambil satu hari tu, besok je bila saya tengok pun dah penuh dah kan. Jadi dah sepah bawah pula orang kan. Kadang orang yang buang tu bukannya orang kampung pun ada buang, tapi banyak orang luar pun campur sekali. Kita pun nak sikat pun kadang okey lah. Siapa nak jaga straight duduk situ dia tunggu kan. Itulah salah satu itulah dekat keadaan kampung sepakat ni. Terima kasih Cik Wan. Pasal untuk pengurusan sampah tu, insyaAllah 23 hari bulan tu insyaAllah kami akan buat peninjauan, dan untuk future planning insyaAllah kami akan cubalah bantu dari segi pengurusan sampah tu, insyaAllah lah. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fiazim. Saya nak tanya untuk tempoh hari, masa pertemuan pertama Encik Muhammad bersama Cik Wan ada diberikan satu senarai nama penduduk kampung. Jadi saya nak pastikan untuk senarai nama penduduk kampung itu, adakah itu nama kata pemilik rumah ataupun ada golongan muda lain yang ada dalam kampung sepakat tersebut. Sebab apabila kita teliti melalui senarai nama tersebut, kita lihat majoriti mereka semua telah berusia. Itu yang kami nak pastikan dulu untuk program kami. Buat tu. Okey, soalan yang tadi tu memang kalau nak itu nama-nama yang cakap memang tua-tua tu nama tu. Pasal itu senang cerita ketua keluarga lah senang cerita kat situ kan. Jadi anak-anak diorang ni kita boleh ajak lah, insyaAllah kita akan gunakan tenaga muda lah untuk faham benda ni kan. Jadi jadi orang pun sampai orang tua ni nanti orang boleh kita ajar daripada anak-anak diorang yang kita dah bawa ni lah untuk ni buat program ni kan. InsyaAllah tu nanti abang usahakan bagi orang-orang muda lah. Tapi daripada golongan 40 kan tadi Arif kan? Ya, insyaAllah lah. Golongan sasaran memang golongan B40. Lagi satu dia nak berapa keluarga tu dia kata 15, tapi ni abang tengok macam 6 pula kan? Untuk yang asalnya memang kita target 15, tapi kita fikirkan keberkesanan untuk projek, jadi kita akan kurangkan kepada 6 kita akan kira macam kita nak pastikan 6 buah keluarga ni memang betul berkesan dengan projek kita, dan insyaAllah baru kita akan fikirkan ada beberapa tambahan untuk masa akan datang. Cuma yang kalau boleh lah untuk permintaan daripada pihak kami, untuk 6 buah keluarga tu kalau boleh yang memang kita nak cari yang memang dah sedia ada berkebun ataupun memang tanam pokok-pokok pun tak apa, supaya dia lebih memudahkan untuk kita ajar. Kita cuma nak bantu mereka untuk mereka kualiti, kata kalau dia kena ada minat tu lagi senang kita nak ajar. Betul-betul tu. InsyaAllah memang akan bersanjak dengan orang yang berminat lah. Itu kita akan ambil dululah yang berminat.
InsyaAllah, insyaAllah. Macam Abang Long sendiri boleh jadi inilah wakil salah seorang yang terendam tadi. Boleh Abang Long? Cik Wan? Boleh, insyaAllah Cik Muhammad, insyaAllah. Memang kena ada tu, pasal benda ni bagus tu. Betul. Ada lagi ke sebarang persoalan dari pihak JPKK, JKPZ dan juga ahli-ahli PIBO, ada persoalan lagi ke? Untuk saya bagi pihak PIBO, saya rasa kami tak ada apa-apa soalan lagi, dan insyaAllah untuk senarai soalan ataupun senarai pertanyaan kami akan ajukan lebih lanjut untuk semasa pertemuan 23 hari bulan 9 nanti bersama pihak kampung. Itu sahaja daripada saya. Kiranya tiada lagi lah persoalan daripada pihak JPKK dan JKPZ. Setakat ni memang tak adalah tuan. Kita pun maklum, kita pun faham. Nanti moga 23 hari bulan 9 ni dapatlah semoga sekali lagi dalam menjayakan program tersebut, insyaAllah. Untuk wakil pihak saya, minta maaf andai kata ada kasar bahasa, tersalah kata maupun ada perkara-perkara yang tidak bagus. Saya minta maaf dulu untuk wakil pihak kami. Moga pihak tuan-tuan semua tak berkecil hati, dan secara jujurnya kami daripada JPKK dan JKPZ berbesar hati bersama-sama dalam menjayakan program PIBO tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun selaku pengerusi bagi projek PIBO ni berharap agar program kita sepanjang setahun ni insyaAllah lah berjalan dengan lancar, dan insyaAllah manfaat tu akan lebih kepada orang-orang kampung.